Terima kasih Fahatul di Angkasa Puri. Assalamualaikum dan salam sehati sejiwa. Lebih 30% peningkatan kes pesakit luar yang mendapatkan rawatan di hospital-hospital seluruh negeri sepanjang minggu lepas. Pengarah Jabatan Kesihatan Negeri Datuk Dr. Zulkifli Jantan berkata, data tersebut adalah berdasarkan laporan mingguan Acute Respiratory Infection yang dikeluarkan oleh Klinik Sentinel di negeri ini. Jelasnya peningkatan kes tersebut adalah sebahagian besarnya disebabkan keadaan jerebu yang sedang melanda ketika ini. Kebanyakan pesakit mengalami masalah kesihatan berkaitan asma, selsema, batuk dan paru-paru. Beliau bagaimanapun tidak menyatakan perbandingan jumlah pesakit luar yang mendapatkan rawatan sepanjang minggu lepas dan minggu sebelumnya. For us, I think the advice is that the same as what we have given. First is you must try to avoid going outdoors. If you cannot help but must go outdoor, then wear the mask. Okay, and this is especially for people who have got respiratory problems, lung problems, asthmatic, seorang yang ada infection tengah ada infection waktu ini, tengah ada batuk, selsema ataupun dia ada chronic lung diseases, elakkan daripada keluar. Sukan, aktiviti fizikal kurangkan. Datuk Dr. Zulkifli ditemui pemberita selepas merasmikan Second Sarawak Pressure Injury Update di Kota Semarahan. Terdahulu dalam ucapannya, Datuk Dr. Zulkifli berkata, jabatan memerlukan peruntukan yang lebih besar bagi tujuan pelaksanaan penjagaan kesihatan di negeri ini. Jelasnya peruntukan itu bukan semata-mata untuk pembelian bahan-bahan dan produk rawatan, namun turut merangkumi kos pelaksanaan pelbagai program kesihatan serta pembayaran tuntutan perjalanan pegawai bertugas. Agensi Penguatkuasa Maritim Malaysia APMM diberi kebenaran memasuki perairan Indonesia untuk mengesan 3 nelayan warga Malaysia yang dilaporkan hilang selepas bot mereka tenggelam semasa dikejar kapal peronda Indonesia. Pihaknya menerima laporan. Ketua Penguatkuasa APMM Sarawak Laksmana Pertama Ismaili Bujanpit bagaimanapun berkata, kebenaran yang diberikan pihak berkuasa Indonesia itu hanya untuk tempoh 2 hari yang bermula hari ini. Sehubungan itu, APMM telah mengerahkan 2 asetnya, iaitu sebuah kapal dan sebuah bot penyelamat untuk mencari dalam lingkungan 1035 km persegi dekat Tanjung Datu. Ketiga-tiga nelayan yang hilang dikenal pasti sebagai tekong bot Ahmad Tamizi Kipli 25 tahun, Awang Ezam Abdullah Awang Muhammad 22 dan Jamil Sabran 47 tahun. Kesemua nelayan terbabit dari Beladin Pusah di bahagian Betong. Mereka yang diselamatkan ialah Adam Rahman 29 tahun, Muhammad Azlan Bujang 22, Abu Talib Lang 43 dan Muhammad Subhi Jamil 25 tahun yang kini ditahan oleh pihak berkuasa Indonesia di Pontianak. Laksamana Pertama Ismaili turut memaklumkan satu perjumpaan khas di antara pihak berkuasa Malaysia dan Indonesia termasuk Majlis Keselamatan Negara APMM dan pihak Maritim Indonesia akan berlangsung di Kuching pada Isnin minggu depan untuk membincangkan insiden tersebut. Sebuah gudang menyimpan barangan perabot musnah dalam satu kebakaran dekat kota Sentosa Kuching awal pagi tadi. Menurut Ketua Operasi Zon Kuching Jabatan Bomba dan Penyelamat, Tiong Lee Hee, kejadian yang berlaku sekitar pukul 3 pagi itu telah memusnahkan lebih 70% struktur bangunan berbentuk L itu. Selain itu, 4 buah lori milik syarikat perabot itu turut musnah. Seramai 35 anggota bomba dengan 4 jentera pemadam api dari 3 balai telah digerakkan dalam operasi pemadaman tersebut. Terdapat 2 blok yang terlibat, mana sebuah blok telah hangus 100% dan sebuah blok kita dapat kawal daripada merebak dan melibatkan kebakaran lebih kurang dalam 40 ke 50% lah untuk blok kedua tu. Tiong mendedahkan perkara ini kepada pemberitaan RTM di tempat kejadian. Bagaimanapun, kebakaran berjadi kawal sepenuhnya pada pukul 6.30 pagi. Tiada kemalangan jiwa dilaporkan dan punca kebakaran sedang disiasat. Pengurusan Pertahanan dan Keselamatan Nasional yang semakin mencabar menuntut transformasi angkatan dibuat sejajar dengan tuntutan semasa.
Panglima Angkatan Tentera Jeneral Tan Sri Zulkifli Mohammad Zain berkata pelan strategik pembangunan keupayaan Angkatan Tentera Malaysia ATM tersebut dikenali sebagai Fourth Dimension Malaysian Armed Force atau 4DMAF. Ujarnya pelan ini akan mentransformasi ATM menjadi satu angkatan berspektrum penuh yang versatil, kredibel dan seimbang dalam menangani sebarang ancaman. Jeneral Tan Sri Zulkifli berkata demikian sempena sambutan Hari Angkatan Tentera Malaysia ke-82. Teks ucapan beliau dibacakan oleh Panglima Division Pertama Infanteri, Major Jeneral Datuk Steven Mundau di Kem Tentera Muara Tuang, Kota Samarahan. Sambutan tahun ini bertemakan ATM Perkasa Kedaulatan Terpelihara dihadiri 90 pegawai dan 680 anggota lain-lain pangkat termasuk Tentera Udara Diraja Malaysia TUDM dan Tentera Laut Diraja Malaysia TLDM. Turut disampaikan sijil dan cek kepada anak-anak anggota ATM yang cemerlang dalam peperiksaan SPM dan PT3 tahun lepas. Sambutan Hari Malaysia yang diadakan di Limbang diraikan oleh masyarakat pelbagai kaum dengan pelbagai aktiviti bagi memperingati hari bersejarah itu. Antaranya perarakan tanglung sempena malam kebudayaan Karnival Rukun Tetangga yang menarik lebih 5,000 pengunjung bagi menyaksikan acara yang julung kali diadakan itu. Program itu bukan sahaja disertai oleh masyarakat Cina, malah turut mendapat penyertaan terdiri daripada pelbagai peringkat umur dan keturunan daripada kawasan Rukun Tetangga KRT, Persatuan, Kelab, Pelajar Sekolah dan Jawatan Kuasa Kemajuan dan Keselamatan Kampung JKKK di daerah Limbang. Program anjuran Jabatan Perpaduan Negara dan Integrasi Nasional dengan kerjasama pejabat residen bahagian Limbang itu berjaya menarik penyertaan 34 pasukan tanglung dalam perarakan mengelilingi Bandar Limbang bermula dari dataran Jubli Emas Limbang. Adun Bukit Kota Limbang, Dr. Abdul Rahman Ismail dalam ucapan peresmiannya berharap aktiviti tersebut diadakan setiap tahun kerana ia mampu menjadi medium untuk memantapkan perpaduan dan keharmonian masyarakat majmuk di daerah itu. Antara aktiviti lain yang turut diadakan sempena karnival tersebut termasuk pertandingan sukanika Rukun Tetangga, pertandingan gubahan bunga, pertunjukan masakan kuih tradisional, pertandingan memancing serta pameran dan jualan produk Rukun Tetangga. Setakat ini dahulu sumbangan berita dari Sarawak untuk Lintas Langsung Nasional 5 petang ini.